Muhammad Najihah binti Hamidin, nombor matrik 261944. Saya merupakan pelajar pengurusan kerja sosial Universiti Utara Malaysia. Hari ini saya akan menumbuh salah seorang rakan saya mengenai pembelajaran atas talian. Okey, terlebih dahulu saya ingin Cik memperkenalkan diri Cik dulu, universiti mana, umur berapa dan itu. Nama saya Ainur Aisyah binti Muhammad. Saya merupakan pelajar degree di Universiti Sains Malaysia dalam jurusan bidang teknologi makanan. Ini merupakan tahun pertama, semester pertama saya menjadi seorang graduan degree. Okey, macam mana kuliah hari ini? Cik rasa okey ke tidak? Kuliah hari ini alhamdulillah okey. Okey. Sepanjang saya nak tanya soalan, sepanjang Cik Ain belajar online, ada tak mengalami kekurangan ataupun kekangan semasa belajar? Saya mengalami kekangan semasa melakukan pembelajaran online ni dari segi talian internet. Walaupun rumah saya pakai wifi, tapi disebabkan kawasan ni di kawasan perumahan saya ni kadang-kadang nak internet tak berapa nak okey, jadi mengganggu jugalah proses pembelajaran online tu. Okey, kan Cik Ain kata internet Cik Ain kan kurang memberangsangkan kan. Apa inisiatif yang Cik Ain buat untuk belajar dengan lebih elok? Antara inisiatif yang saya ambil menggunakan data telefon sendiri, dan juga saya berpindah kawasan, mencari kawasan yang mempunyai line yang coverage dia yang agak baik. Contoh sebelum ni saya belajar di dalam bilik, melakukan kelas online di dalam bilik, mungkin saya perlu berpindah ke ruang tamu dan juga mungkin juga ke dapur untuk cari kawasan yang mempunyai line internet yang baik. Okey, sepanjang belajar tu ada tak mengalami masalah macam stres, tekanan semasa belajar? Saya mengaku memang saya alami stres yang agak tinggi juga bila belajar online ni, sebab dia tak sama dengan jumpa berdepan dengan kawan-kawan dan juga lecturer. Jadi susah nak bertanya soalan walaupun secara online, tapi disebabkan line juga jadi nak bertanya tu agak susah lah. Susah nak faham apa yang kita nak belajar macam tu. So bagaimana Cik Ain menangani emosi tersebut, macam tekanan tersebut lah, untuk lebih stabil untuk buat perkara-perkara yang menyenangkan semua tu? Saya menangani stres ni dengan cara selepas habis belajar online tu saya akan rehat dalam contoh 5 minit, 10 minit, dan untuk subjek tu kalau ada sebarang yang saya tak tahu, saya akan WhatsApp lecturer atau voice note lecturer untuk tanya dengan lebih lanjut supaya lebih mudah nak faham apa yang saya belajar mengenai perkara hari tu. Yes, kalau saya boleh bagi cadangan, macam Cik Ain cakap tu, macam berehat 10 minit, berapa minit tu, Cik Ain boleh juga melakukan aktiviti riadah seketika untuk mengelakkan stres atau perasaan yang tidak seronok lah semasa belajar ni. So bila kita melakukan perkara yang kita suka, kita akan membuat tugasan kita pun dengan lebih elok, mood kita pun akan jadi stabil. Okey, seterusnya apa pengalaman Cik Ain belajar secara online ni? Adakah Cik Ain rasa belajar online ni membebankan atau tidak seronok lah berbanding belajar secara bersemuka? Saya mengaku yang belajar online ni memang bagi saya sangat membebankan, sebab ini pertama kali saya berhadapan dengan pembelajaran online untuk jangka waktu yang lama, dan saya betul-betul tak selesa dengan pembelajaran online ni lah. Saya lebih suka bersemuka sebab lebih senang bila ada hubungan antara dua hala. Jadi nak faham sesuatu benda tu lebih mudah, boleh explain banyak kali macam tu. Sekarang apa inisiatif yang Cik Ain ambil untuk Cik Ain lebih faham? Adakah Cik Ain buat research atau apa-apa yang Cik Ain buat?
Untuk lebih faham ni, saya lebih banyak cari maklumat daripada YouTube, sebab YouTube ada segi audio, video, visual kan, jadi lebih senang. Selain daripada itu, saya juga baca nota daripada lecturer dan juga cari maklumat daripada jurnal-jurnal yang ada di internet. Okay. Soalan saya yang seterusnya, suasana pembelajaran di rumah. Macam mana cara pembelajaran di rumah tu? Suasana dia. Suasana dia tu bergantung. Kalau macam kadang-kadang tu suasana tu aman je, tak ada sebarang masalah. Tapi kadang-kadang juga sebab kita duduk dekat taman perumahan, ada bunyi kenderaan, bunyi haiwan-haiwan, jadi kadang-kadang tu mengganggu juga pendengaran bila melakukan pembelajaran online ni. Okay. Dari aspek pembahagian tugas, kan secara online ni Ketua Encik Ain pula pelajar tahun 1 yang baru saja dapat masuk USM kan. Okay, macam mana Cik Ain rasa pembahagian tugas di universiti dengan di college? Pembahagian tugas tu kebanyakan bergantung kepada WhatsApp lah. Macam kalau nak bahagikan tugas, kita dapat sesuatu assignment daripada lecturer dan benda tu kena buat secara berkumpulan. Jadi kita orang berbincang dalam satu grup, lecturer sediakan senarai nama ahli-ahli grup yang telah ditetapkan. Jadi kami berbincang ke dalam grup, okey tugasan ni nak bahagikan macam mana. Tapi yang susahnya pembahagian tugas ni, bila WhatsApp kita tak dapat nak decide secara adil lah siapa yang buat tugas ni, sebab WhatsApp, bila kita WhatsApp, kita macam first come first serve soalan tu. Jadi siapa nak bahagian tu dia dapat dulu. Kalau kita bersemuka, kita boleh berbincang secara adil. Okey, kita nak buat yang mana. Jadi itulah dia punya. So Cik Ain rasa pembelajaran secara online ni dengan pembahagian tugas tu betul lah, macam munasabah lah benda tu. Bagi saya tak munasabah lah. Sebab mungkin dia tak selesa kan, jadi tak munasabah bagi saya. Okey. Lepas tu kalau boleh tahu lah kan, bagaimana Cik Ain belajar? Boleh kongsikan tips tak? Ikutlah Cik Ain ada tips yang boleh kita ikut kan? Bagi saya, tips saya ni biasa macam orang lain juga. Lepas saya belajar sesuatu tu, saya banyak cari latihan yang lebih kurang sama dengan soalan yang lecturer bagi, dan saya cuba buat soalan tu. Dan selebihnya saya membaca lah banyak kali nota yang diberi tu supaya lebih faham. Dan jikalau ada tak faham sesuatu tu, kena cepat-cepat bertanya. Sebab kalau biar lambat-lambat, kita akan terlupa dengan apa yang kita tak tahu tu. Bagus konsep Cik Ain yang Cik Ain buat ni supaya kerja kita tu tidak tertangguh. Okay, soalan seterusnya, bagaimana tugasan yang Cik Ain dapat tu? Adakah Cik Ain pilih untuk menyiapkan tugasan yang diberi tarikh akhir tu terlebih dahulu, ataupun menyiapkan tugasan tu berdasarkan tugasan yang senang terlebih dahulu? Saya siapkan tugasan berdasarkan deadline. Yang mana deadline yang paling dekat dengan tu, saya akan siapkan dulu walaupun susah atau senang. Sebab susah atau senang tu kita kena cuba dulu baru kita tahu kan. Jadi saya lebih prefer untuk ikut deadline lah. Tu kan bila kita belajar kan, kita mestilah kita ada yang ada mood kita rasa kita belajar online ni tak seronok. Apa yang Cik Ain buat? Pertama kali saya kena set mind saya lah. Walaupun saya tak suka, saya kena set okay, sekarang time belajar. Jadi set dalam fikiran saya macam aku suka belajar. So time tu, untuk time tu saja, okay, saya suka belajar. Lepas benda tu saya macam saya buat benda yang saya suka. Contoh habis belajar tu, saya rasa saya nak tengok YouTube, saya nak makan, nak regangkan badan. Jadi saya ambil benda tu untuk bagi mood saya lebih baik. Okay, kalau saya pun sekala saya boleh balik galakkan lah untuk Cik Ain ataupun untuk siapa saja, saya nak galakkan, memang kita kena ada fikiran positif lah untuk kita belajar secara online ni. Disebabkan oleh pandemik apa semua ni, kita tak boleh elakkan benda yang macam
berbahaya ni. So kita kena ada minda yang positif lah untuk kita balancekan diri kita, supaya kita membuat kerja tu dengan lebih semangat, dan supaya kita tidak stres, supaya kita sentiasa seronok je dengan apa yang kita buat ni, dan kita juga akan enjoy lah dengan apa yang kita buat ni. Okay, itu saja temu bual kita pada hari ini. Terima kasih Cik Ai sebab sudi bekerjasama dalam temu bual ini. Sama. Dan kita akan InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Ya, insyaAllah.